Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kak Salwa, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah, ibu-ibu, abah, para jemaah Masjid Al-Falah yang dihormati, dikasihi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ramai sangat bunyinya tu, macam penuh dewan gitu ya. Alhamdulillah. Sihat semuanya. Umi abah baik. Alhamdulillah. Syukur banyak kita kepada Allah Subhanahu taala. Allah pinjamkan lagi kita hari-hari yang penuh dengan keberkatan dalam bulan yang mulia, yang sangat mulia, bulan ke-9, yang paling mulia daripada 11 bulan dalam kalender Islam ini, iaitu bulan Ramadan. Bulan yang Umi Abah tunggu-tunggu dulu. Sebelum datangnya Ramadan memang menunggu-nunggu, memang doa-doa supaya datangnya bulan Ramadan, seperti doa yang kita baca dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban. Masih ingat lagi Mi? Ingat, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Dah sampai Mi? Dah sampai Mi. Berapa hari dah ni? Oi, kuat betul ingatannya tak? Alhamdulillah, dah 21. Di hujung-hujung ini kalau kita baca kisah para sahabat, mereka itu merasa sedih ya, merasa teringat-ingat tentang yang kita boleh faham melalui amalan-amalan mereka itu, ialah sedih kerana nak berakhirnya bulan yang penuh dengan keberkatan itu. Sebab itu di awal ini Mi, saya ucapkan tahniah Umi dapat datang majlis ilmu. Majlis ilmu adalah salah satu daripada kebaikan-kebaikan yang tinggi jika dilakukan juga dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ni. Kadang-kadang orang ingat datang majlis ilmu tu biasa-biasa. Pasal bulan Ramadan ni nak baca Quran, bulan Ramadan ni nak solat banyak, ya, bulan Ramadan nak iktikaf dalam masjid. Jangan lupa bila datang majlis ilmu Mi Abah, dia macam bagi vitamin kat kita. Dia bagi ingatan kat kita. Dalam satu hadis yang disebut oleh riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barangkali telah saya kongsikan atau tidak, saya pun tak ingat lah Mi ya. Moga sebab Umi pun dah banyak kelas tadi katakan. Dah kalau dapat sijil tu mungkin dah sampai PhD dah kan. Jadi kalau Umi dah tahu, saya hanya refresh saja ya Mi ya. Boleh ba? Boleh ya. Bagaimana dalam satu kisah seorang sahabat Nabi SAW yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni Mi, nama asal dia pun kadang-kadang orang tak ingat Mi. Tak ingat nama asal dia. Pasal dia sudah terkenal dengan nama ini, iaitu nama timang-timangan ini, Abu Hurairah ataupun Abu Hir. Pasal makna Abu Hurairah diberi oleh baginda Rasul SAW kerana dia suka kucing. Dia suka anak kucing. Dia ada anak kucing, dan menurut riwayat dia bawa anak kucing dia tu yang dipanggil Abu Hir tu dalam lengan jubah dia. Begitu sekali. Jadi nama asal dia pun kadang-kadang kita tak ingat. Sama macam Umi. Umi mungkin ada nama timang-timangan Umi. Nama Umi sebenar siapa? Hayati katakan. Mungkin ada nama timangan yang kalau orang kampung tanya nama Umi, tak kenal. Macam saya lah misalnya Mi ya. Saya balik kampung mula-mula berkahwin dulu, orang Jolobu. Bila buat rewang, jumpa makcik-makcik semua, dia pun tanya, awak ni siapa kan? Dia tanya. Kita baru kahwin, tak jarang balik kampung, belum pernah kenal. Yang kenal keluarga terdekat saja. Dia pun tanya, ni siapa? Saya pun beritahu saya isteri kepada ni. Dia tak kenal. Anak siapa lah? Dia kata kan. Anak saya Hasan, saya kata. Oh, agaknya yang jantan tu kot.
Baru saya tahu rupanya nama dia dekat kampung jantan. Saya pun bergurau dengan suami saya. Oi, tak beritahu nama you rupanya jantan Gurau lah Pak ya, gurau. Jadi ada kita ni, nama kita kadang-kadang orang tak kenal. Pasal yang lebih kenal adalah nama cembungan kita. Gitulah Abu Hurairah. Nama sebenar adalah, ada yang kenal? Ada yang kenal? Abah ingat Abah? Abdul Rahman. Aywa, kena belanja dah apa yang ingat ni. Dalam banyak-banyak student ni ingat kan? Abdul Rahman, gurau ya bayar, gurau aja. Abdul Rahman ya, ataupun nama sebelum Islam dia pun tak ramai yang tahu, tapi pandangan yang masyhur mengatakan nama sebelum Islam dia adalah Abdul Syams, hamba matahari. Lalu Nabi tukar kepada hamba yang Allah kasihi, Abdul Rahman. Abdul Rahman ini menurut riwayatnya adalah antara yang meriwayatkan hadis yang banyak daripada baginda Rasulullah SAW. Saya cerita ni dulu supaya timbul dalam rasa hati kita sayang, kasih. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Saya nak cerita tentang Abu Hurairah dan majlis ilmu. Tapi sebelum saya cerita Abu Hurairah dan majlis ilmu menurut kata-kata Abu Hurairah itu, saya kenalkan dulu Umi Abah sedikit tentang siapa Abu Hurairah ini. Abu Hurairah adalah merupakan sahabat Nabi yang awal masuk Islam. Dan dia juga yang banyak meriwayatkan hadis. Bahkan ada yang mengatakan yang sangat banyak, iaitu 5,734 hadis. Sekitar itulah kalau saya tersilap angka-angka di belakang. Tapi tak kurang 5,700 hadis. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Lahir di Yaman, meninggal dan dikebumikan di Baqi' pada zaman Khalifah Umayyah, dan meninggal pada usia menurut riwayat 78 tahun, sekitar 57 Hijri. Pada tahun 57, ada kata 58 Hijri. Orangnya adalah orang yang sangat sayangkan kepada ibunya. Dia masuk Islam dulu daripada ibunya sendiri. Lalu dia minta kepada Nabi SAW untuk doakan mak dia. Nabi doakan mak dia. Apa doa Nabi SAW? Allahumma hdi ummu Aba Hurairah. Ya Allah, beri hidayah kepada mak Abu Hurairah dengan berkat mukjizat kalam, lafaz, doa dari Nabi SAW. Mak Abu Hurairah kemudiannya memeluk Islam ni. Sebab itu doa tu pun baik untuk kita ni. Allahumma hdini. Tadi ada nama mak Abu Hurairah, tak payahlah, gantikan dengan diri kita sendiri. Ya Allah, berikan aku hidayah. Ni bulan-bulan ni, bulan Ramadan adalah bulan hidayah. Antaranya malam Lailatul Qadar. Menurut riwayat, malam Lailatul Qadar antaranya oleh Syekh Qutb mengatakan malam tu malam segala kemuliaan. Al-Qad itu maksudnya kadar, ketentuan. Ketentuan apa? Ketentuan yang maksudnya kemuliaan. Antara kemuliaan malam Lailatul Qadar menurut Syekh Qutb adalah untuk memberikan hidayah kepada kita. Apa maksud hidayah itu? Hidayah bukan sekadar bermaksud belum percaya kepada Islam, percaya dan memeluk Islam saja. Dua makna. Satu hidayah umum, satu hidayah khusus. Hidayah yang tadi belum Islam, belum percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, tu dia dapat hidayah khusus. Adapun hidayah yang hari-hari kita berurusan dalam hidup kita ni, itu semua adalah hidayah umum. Timbulkan dalam hati, jentik hati kita, jom datang majlis ilmu. Itu juga adalah petunjuk daripada Allah SWT. Tinggal dulu rumah tu, mari datang masjid. Tu pun dijentik oleh Allah SWT. Semua tu atas niat kita, atas usaha kita, atas doa kita, atas hidayah Allah SWT. Sebab tu hidayah ni sesuatu yang sangat besar. Dan kita ni nak cari malam Lailatul Qadar tu, selain daripada kita hari-hari berdoa kepada Allah SWT. Allahumma hdini. Macam yang Umi Abah baca bila salat
subuh. Depan tu, Allahumma hdini fi man hadait, berikan aku hidayah macam orang yang telah kau berikan hidayah. Banyak-banyak baca dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan sentiasa mendapat rahmat, hidayah daripada Allah Subhanahu Taala. Satu lagi last tentang Abu Hurairah. Alhamdulillah ibunya memeluk, percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu Taala, dan kemudiannya rasa kasih sayang semakin meningkat di antara mereka ini. Masuk je Islam, mak dia percaya je mengucap 2 kalimah syahadah. Abu Hurairah pergi lagi kepada baginda Rasul SAW, minta lagi doa dengan Rasulullah SAW. Apa yang dia minta, Umi Abah boleh semak lagi ceritanya dan boleh dapatkan doa tu nanti. Dia minta Nabi SAW doakan kami dikasihi oleh orang-orang yang beriman dan kami mengasihi orang-orang yang beriman. Mereka ini hidup penuh dengan perasaan kasih sayang, kita boleh belajar. Dan salah satu daripadanya, Abu Hurairah ni sayang sangat pada mak dia. Kalau Nabi bagi dia kurma, Nabi ni tak kaya tapi pemurah orangnya, sangat pemurah. Lagi dalam bulan Ramadan, yang mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, mengatakan bahawa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwada bil khair min rihil mursalah. Tu yang saya yakin Umi Abah selalu dengar benda ni. Nabi ni dia tak kaya, tapi bila ada dia kongsi semua. Ini yang kita tahu tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukti tak kaya, tengok rumah macam mana. Bukti tak kaya, tak pernah kenyang 2 malam 2 hari berturut-turut, macam-macam. Tapi bila ada, dapat, dia bagi banyak pada orang. Antaranya dia beri tu, bila membincangkan tentang ajwada bil khair, sangat laju dalam buat kebaikan daripada angin yang menderu. Dahsyat dia. Malunya rasa kan, nak sebut pun takut. Ajwada bil khair itu menurut para ulama adalah banyaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersedekah. Itu maksudnya. Banyak, sering sangat dia bersedekah. Dan kalau dia bersedekah, antaranya dia bagi kurma, dia bagi 2, Abu Hurairah simpan 1 dalam koci. Dia tanya, buat apa tu? Simpan, bahasa mudah kita lah. Yang ni untuk mak aku, kata dia. Subhanallah. Ni untuk mak aku. Kita doakan ibu-ibu kita yang masih ada. Al-Fatihah untuk mereka yang tak ada. Dalam hati kita fikir, apa sepanjang bulan Ramadan ni aku dah beri pada mak aku, yang aku ingat pada mak abah aku. Apa yang dah aku buat? Sebaik-baik orang, sedekat-dekat orang yang aku nak buat baik, kalau ditanya kepada Rasul SAW adalah mak kita. Kadang-kadang kita malu Allah lah. Saya sendiri cakap pun malu Allah, kan? Mengingatkan bagaimana seorang sahabat punya ingatnya kat mak pada apa yang dia ada lebih. Apa je dia ada lebih, kurma je ada lebih. 1 dia makan, 1 dia tinggalkan mak dia. Ambil keberkatan bulan Ramadan. Ambil keberkatan bulan Ramadan. Ingat orang tua kita. Pesan ke anak-anak, jangan lupa orang tua kita bulan Ramadan ni. Bukan nak tunggu raya je datang bawa hamper, bawa apa. Bulan Ramadan ni rebut dulu. Rebut keberkatan bulan Ramadan, berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Sebab itu kepada orang tua ni, dia buat baik dia gunakan dalam Al-Quran. Perkataannya dahsyat. Kalau baik dalam Al-Quran ni banyak. Antaranya as-salihat, antaranya al-khairat. Kan? Ini perkataan-perkataannya. Tetapi untuk mak abah dia guna perkataan al-bir. Maknanya lagi dahsyat, lagi kuat, lagi istimewa kebaikannya. Sebab itu kitab menyebut birrul walidain. Buat baik itu dia tak kata al-khair. Buat baik itu dia tak guna perkataan as-salihat. Dia guna perkataan al-bir, kebaikan untuk orang tua. Ini dahsyat. Inilah sedikit ya cerita tentang siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan hadis tak kurang daripada 5,700 daripada baginda Rasulullah SAW, yang dimakamkan di Baqi', yang berusia pada waktu kewafatannya 78 tahun menurut riwayat, yang meninggal pada 57 Hijri. Serba sedikitlah tentang Abu Hurairah. Satu hari, ni nak masuk cerita dia. Satu hari Abu Hurairah pergi pasar dan dia tengok orang sibuk dekat pasar.
Orang sibuk kat pasar. Yang namanya pasar ya Mi ya. Orang tengah shopping lah. Apa lagi? Beli belah, jual beli, kira-kira, baki duit, ambil duit. Dia sibuk orang. Dalam kesibukan itu Abu Hurairah menyebut, Nabi ada tinggalkan warisan dekat masjid. Dia kata, Nabi ada tinggalkan warisan dekat masjid. Orang-orang yang sedang hiruk pikuk sibuk dengan urusan muamalatnya, tinggalkan perniagaan mereka. Dan dalam riwayat itu menuliskan, lalu aku kekal di pasar itu untuk melihat barang-barang yang ditinggalkan oleh orang yang pergi ke masjid setelah mendengar apa yang aku katakan tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada tinggalkan warisan di masjid itu. Mereka ni yang sedang sibuk pun tinggalkan perniagaan mereka dan aku kekal di situ melihat apa yang ditinggalkan. Barangkali sekilas pandang, sekilas fikir kita pun boleh tahulah. Ini meniaga belum tentu dapat untungnya. Yang itu dah tentu menunggu di sana. Di mana? Di mana Mi? Mi? Oh Mi. Kat mana Mi? Di sana tu Mi. Kat masjid ya Mi ya. Kat masjid ada warisan. Ni meniaga ni belum tentu. Ni aku tunggu orang datang belum tentu orang beli. Baik aku pergi sana. Sekilas fikir otak kita logik lah gitu. Patut tinggal lah semua. Sebab bila kata Nabi tinggal warisan dekat masjid, mereka tinggalkan perniagaan mereka. Kerana mendengar ada warisan yang ditinggalkan. Warisan dalam fikiran kita dan dalam fikiran kebiasaan orang adalah harta yang ditinggalkan. Nak ambil harta pesaka tu, lalu semua pergilah. Bila pergi, balik-baliklah ke pasar setelah pergi ke masjid itu. Lalu mereka bertanya kepada Abu Hurairah, mana warisan yang kau kata ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu Abu Hurairah bertanya, saya mudahkanlah cerita ini tetapi tidak menghilangkan maksud daripada kisah itu. Abu Hurairah pun bertanya, apa yang kau nampak di masjid itu? Ya, aku nampak ada orang sedang salat. Ya, aku nampak ada orang sedang i'tikaf. Ya, aku nampak, this is the word. Yang aku nampak adalah orang sedang belajar tentang halal dan haram. Ni exactly is the word. Yang aku nampak adalah orang sedang mempelajari perihal halal dan haram. Maknanya tengah belajar. Ada orang salat, ada orang iktikaf, ada orang mengaji baca Quran, ada juga orang yang sedang mempelajari perihal halal dan haram. Maknanya dia sedang belajar. Mana warisan? Aku tak nampak ada tinggal warisan. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisan yang ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kau nampak itulah warisan yang ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mi, bersyukurlah Mi. Umi mengambil satu daripada warisan yang ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dengan mempelajari ilmu perihal halal dan haram, mempelajari ilmu tentang syariah, mempelajari ilmu tentang akidah, mempelajari ilmu tentang akhlak, mempelajari ilmu tentang Ramadan. Ada hukum yang berkaitan dengan Ramadan, ada perilaku yang berkaitan dengan Ramadan. Kita tinggalkan sekejap urusan dunia kita dan kita datang ke sini di masjid ini sebagai mengambil warisan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tinggalkanlah warisan itu dalam diri kita sampai dia menjadi warisan kepada anak cucu kita. Tinggalkan. Kalau itu warisan Nabi, apa warisan aku kepada anak cucu aku? Aku nak jadikan amalan kebiasaan aku berpuluh tahun belajar kat sini, kat mana-mana ni sebagai legacy aku. Orang kita ini cakap legacy kan. Kita kata kita nak jadikan legacy. Esok tengok anak-anak tak sebut hari ni masih hidup, nanti bila tak ada. Selalu saya bayang gitu. Pasal itulah saya ingat pada mak abah saya. Masa dia hidup kadang-kadang tak perasan ni. Nanti bila dia dah tak ada, kita abang rajin membaca. Tengok tu semua buku-buku dia tu. Abang rajin menulis. Tengok, buka lah mana-mana halayan buku, pasti ada catatan-catatan dia. Dia conteng kat tepi-tepi buku tu.
Dia mungkin tak tinggalkan harta pada anak-anak, tapi itulah legacy yang dia tinggalkan. Umi niat macam tu. Satu, ni bulan Ramadan ni, da'watul saim la turad, yang menentukan pahala Umi dalam kehidupan Umi, kehidupan Abah dalam Ramadan Abah adalah niat Abah, niat Umi. Ada orang dia boleh pergi kerja ni, sama kerjanya. Pergi masjid bah, sama. Salatnya sama, 8 rakaat ke 21 ke sama, tapi pahalanya belum tentu sama. Ada orang masuk Ramadan dapat 30 hari ni, tapi pahalanya belum tentu sama. Kalau pahalanya sama, ulama kata, ayat Allah surah Al-Baqarah ayat 183, dia tak sangkutkan dengan perkataan la'allakum. Mengapa dia sangkutkan dengan perkataan la'allakum? Tengok ayat tu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gariskan perkataan la'allakum tattaqun. Dari dulu lagi, umat terdahulu lagi pun sudah difardukan berpuasa, tetapi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kefarduannya tak sama. Kemudian akhirnya disebut, semoga kamu, moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Ulama mengatakan perkataan la'allakum itu menyangkut pahala seseorang itu, untuk memastikan, menyangkut Ramadan seseorang itu, untuk memastikan sama ada dia jadi orang bertakwa atau boleh jadi tidak menjadi orang yang bertakwa, walau dia masuk dalam bulan Ramadan yang sama. Semuanya berpuasa. Kerana apa? Kerana tergantung juga atas niatnya. Sebab itu ulama apabila membincangkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, if I'm not mistaken, please double check, Abu Hurairah meninggal pada bukan, salah, saya tersilap. Tadi apa? Yang diriwayatkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, atau kama qala. Hadis pertama dalam kitab hadis matan arba'in, atau yang Umi biasa ada kat rumah. Saya kata kadang-kadang kita mesti ada kitab hadis ni. Kalau tak ada kitab hadis Sahih Bukhari yang berjilid-jilid tu, kalau Umi ada kitab Sahih Bukhari yang berjilid-jilid, Umi nak baca tentang Ramadan, Umi tarik jilid yang ketiga. Itu banyak. Jadi nanti Umi tarik jilid yang ketiga, Umi akan jumpalah hadis-hadis tentang Ramadan antaranya. Balik-balik kepada hadis tadi, dalam buku Imam An-Nawawi karangan hadis Matan Arba'in karangan Imam An-Nawawi yang menjadi hadisul awal, hadis yang pertama, diriwayatkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab itu mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu amalan itu tergantung, tertakluk atas niatnya. Saya nak kata kat hadis ni pun dia sangkutkan amalan Umi tu, the quality of your work, the quality of everything of your life depends on an-niyah, bergantung kepada intention kita, niat kita. Macam mana yang dikatakan digantung benda kualiti tu berasaskan kepada niat, kata sendi yang digunakan tu. Kalau tadi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, kata sendi yang digunakan tu ialah la'allakum. Yang ini kata sendi yang digunakan adalah innamal a'malu binniyat. Maknanya amalan tu tak dikira sekiranya niatnya tidak betul. Begitulah juga tentang Ramadan ini, Mi. Sebab itu saya katakan kita boleh sama-sama masuk Ramadan, bersama-sama kerja, Mi. Ada orang kerja bangunan yang sama, majikan yang sama, floor pun sama, department sama,
Apa lagi, waktu kerja clock in clock out pun sama, grade gaji pun sama. Tapi ada orang pergi kerja dapat 10 pahala, ada orang pergi kerja dapat 100 pahala. Contoh, kenapa? Kenapa beza? Padahal tempat yang sama, grade sama, waktu sama, majikan sama, pergi balik sama. Sebab contoh ya, satu orang pergi kerja, kena pergi kerja lah. Kalau tak pergi kerja macam mana pula? Kita dah buat aku janji kerja sebagai pekerja, kita kena pergi kerja. Nanti kalau tak pula kang, nanti kena ambil tindakan pula. Ada disiplin dan tata tertib. Aku pergilah kerja. Ada orang pergi kerja kerana ingat Allah Subhanahu Taala suka orang yang rajin, suka orang yang mencari rezeki yang halal. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Kamu dah solat, kamu bertebarlah kamu atas muka bumi. Antaranya dengan maksud cari rezeki yang halal. Allah suka orang cari rezeki. Allah suka orang tak bermalas-malasan. Aku kerjakan, aku tak nak jadi orang malas peluk tubuh. Aku kerjakan dan nak cari rezeki yang halal, nak tampung anak bini aku ni. Aku kerjakan, aku nak cari ilmu, supaya otak aku ni dapat ilmu. Bila aku dapat ilmu, aku boleh sebarkan kat orang. Aku boleh tolong klien aku boleh tolong pelanggan aku boleh up the standard of my services. Aku nak kerja dengan lebih baik, berkualiti. Aku pergi kerja pasal aku nak jumpa orang, nak bersilaturahim. Aku nak tolong orang. Aku pergi kerja kerana bila aku kerja dengan baik, rezeki aku bertambah, aku nak bayar zakat. Tak semua orang pergi kerja ada pemikiran dan niat yang sama. Ada orang dia kerja nampak dia tori getah je, dia tak ada pangkat apa pun. Dia dah pagi tori getah. Kalau hujan sedih rasa. Sampul dengan plastik apa semua. Sebab dia fikir tak cukup lagi duit aku nak pergi haji ni. Aku cari rezeki nak pergi haji. Bergantung atas niat seseorang. Jadi ada orang boleh dapat markah yang rendah, ada orang nampak macam buat sama tapi markahnya tak sama. Ada orang dapat Ramadan tapi belum tentu mendapat ketakwaan. Mudah-mudahan di awal ini niatkan dalam hati kita adalah untuk kekalkan legasi ini, kekalkan warisan ini. Niatkan untuk menjadi orang yang berpengetahuan supaya dapat melakukan. Niat, cakap kat diri sendiri, kita tahu walau sikit niat untuk dibuat, niat untuk diteruskan, insya Allah. Sebab itu di awal ini juga apa yang disebut oleh ulama apabila membincangkan tentang apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah itu, menurut ulama mengatakan bahawa maksud daripada hadis tersebut adalah nak mengingatkan orang supaya dalam kesibukan dunia jangan lupa akhirat. Bukan salah duduk di pasar, bukan salah berniaga, memang harus berniaga. Bahkan Nabi SAW membentuk suk tersendiri untuk orang Islam, dan diingatkan untuk berniaga dengan jujur dan amanah, membezakan perniagaan orang Islam dan orang bukan Islam, iaitu orang Yahudi. Memang digalakkan berniaga. Tis'ata asyur minar rizq fit tijarah. 2/3 daripada rezeki, 9/10 daripada rezeki adalah dalam perniagaan. Memang digalakkan berniaga, tetapi ulama bincang dengan mengatakan maksudnya dalam kesibukan dunia jangan lupa akhirat. Dan ingatlah di dalam surah Asy-Syura Allah Subhanahu Taala jelas-jelas mengingatkan kepada kita. Ini saya sebut beberapa dalil daripada ayat Al-Quran mengingatkan juga kepada kita perihal beruntungnya Al-Quran itu diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik kitab sesempurnanya mengatasi Taurat, Injil dan Zabur dalam bulan Ramadan ini. Itu nuzul Al-Quran. Mailah sebut beberapa ayat-ayat Al-Quran yang memberikan ingatan dan pedoman panduan dalam hidup kita. Satu, bila cakap tentang akhirat dalam surah Asy-Syura misalnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man kana yuridu harsad dunya man kana yuridu harsal akhirah.
nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang inginkan keberuntungan akhirat, niscaya Allah Subhanahu taala akan tambahi keberuntungan baginya. Dia mungkin niat macam tu kerana nak bayar zakat, kerana nak cari rezeki halal, kerana nak jadi jariah memberatkan timbangan amal. Kenapa nak cari jariah? Nak banyakkan timbangan amal aku. Nak jadi ashabul yamin, tak nak jadi ashabus shimal. Pasal apa? Pasal nanti yang berat timbangan. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Itu janji Allah Subhanahu taala. Ini semua inilah yang diniatkan itu, semuanya adalah untuk akhirat. Dia mungkin niat itu, tapi Allah boleh bagi mengatasi yang itu lebih banyak daripada yang dia niatkan itu. Wa man kana yuridu harsad dunya. Tapi siapa yang memikirkan hal dunianya semata-mata, dia akan dapat dunianya, tapi akhirat tak ke mana. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dia dapat apa yang dia nak. Dia nak kehidupan kesenangan dunia, insya-Allah dia boleh dapat atas usahanya, tapi jangan lupa akhirat belum tentu ada. Maka dengan sebab itu, satu cara dalam Islam yang Allah anjurkan untuk orang ingat akhirat adalah dengan berpuasa, adalah dengan memberikan bulan Ramadan ni. Lebih orang ingat akhirat dalam bulan Ramadan ni. Tengok kita baca Quran lebih banyak, tengok kita solat lebih banyak, ya tasbih, ya tarawih, ya qabliyah, ba'diyah, rawatib. Kadang-kadang bulan lain ni nak cepat aja, tapi bulan Ramadan jangan abai. Antara benda yang rugi tak buat, bangun sahur tapi tak buat 2 rakaat rawatib. Bangun subuh tapi tak buat 2 rakaat solat tahajud. Bangun subuh tapi tak buat 2 rakaat solat taubat. Rugi. Bangun sahur, tunggu subuh tapi tak buat solat sunat qabliyah sebelum subuh, ba'diyah sebelum subuh, yang pahalanya menyamai dunia dan isinya. Marah kat diri sendiri. Pasal apa? Pasal bulan ni pahalanya berganda-ganda. Pahalanya tak tertara. Bukan kita yang kata. Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, apabila ditanyakan oleh seorang sahabat, Umi dah biasa dengar lah, yang namanya Abu Umamah radhiyallahu anhu. Bila sebut nama Abu Umamah pun, Abah pun mungkin teringat. Abu Umamah ni lah sahabat yang duduk dalam masjid di luar daripada waktu solat. Dah habis solat masih duduk dalam masjid. Nabi tanya kat dia, buat apa duduk dalam masjid dah habis solat? Lebih kurang gitulah. Dia kata, aku ada hutang. Dia kata, itulah yang Nabi bagi doa untuk mengelakkan daripada hutang, dengan maksud untuk berusaha supaya tidak dilingkari hutang. Yang Umi Abah baca, mungkin kita tak ada hutang, tapi kita baca pasal 2 kat depan tu. Apa 2, 3, 4 yang kat depan tu yang penting nak baca dalam bulan Ramadan ni kan Umi Abah? Sebab yang lain-lain tu mungkinlah tak ada masalah, tapi ada masalah yang 3, 4 tu. Allahumma inni na'udzubika minal hammi wal hazan. Katalah Umi tak ada keluh kesah, resah, gelisah. Tapi yang ni yang takut. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Jauhkan aku daripada lemah dan kata orang Jerman, malas. Ada orang Jerman sini, kabare? Ada. Wis mangan apa urung? Oh, urung lah. Saya pergi satu tempat, saya tanya dengan Umi kat situ lah. Dia kebanyakannya orang Jerman kan. Saya suka belajar ni. Kawan-kawan saya dulu satu universiti ada yang ajar, tapi nakal. Dia ajar saya semua yang tak best punya lah. Dia nak kenakan saya kot. Sini aku ajar, kata dia. Mangan, ngombe katanya kan. Itu biasalah benda-benda asas kabare katanya. Waktunya ngorok katanya. Kalau kau tidur turu, tapi kalau kau yang sampai berdengkur tu ngorok katanya. Nanti kalau teruk sikit kau tidur sampai ngencas katanya. Ni kalau kau lupa nak buang air sampai ngompol katanya.
Betul tak? Tanya orang Jerman lah. Saya suka belajar. Jadi ada satu ketika tu jumpa dengan ibu-ibu ni, tanya, ibu kalau nak cakap malas bahasa Jerman apa ya, bahasa Jawa, malas kata gitu kan. Kita ni Mi, bulan-bulan Ramadan ni Mi, sebab tak makan tak minum ya Mi ya, kadang-kadang dipengaruhi dua benda ni Mi. Bukan sangatnya sakit, tapi dia jadi lemah, dia jadi malas gitu. Sekejap lah, nantilah, sekarang lah, tengok jam berapa, Zuhur ada lagi, tak apa dulu. Gitu kan. Jadi ni nak lawan. Jom pagi-pagi ni Umi Abah, man asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Mudah-mudahan siapa yang elok mulia baik paginya, mudah-mudahan elok mulia baik petangnya. Siapa yang elok mulia baik awalnya, mudah-mudahan elok mulia baik akhir hayatnya. Siapa yang elok baik mulia awal Ramadannya, mudah-mudahan tahan baik elok mulia sampai akhir Ramadan. Baca doa supaya tidak malas. Tu nak cerita Abu Umamah aja. Abu Umamah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul amali afdal ya Rasulullah, amalan apa paling baik ya Rasulullah? Alaika bis-sawm, alaika bis-sawm, alaika bis-sawm, alaikum bis-siyam, alaikum bis-siyam. Atau kama qala, fa inna la 'illata lah. Dalam riwayat lain, fa inna la mithla lah. Menurut riwayat, Nabi ulang puasa 3 kali. Nabi SAW ni dalam menentukan sesuatu, memberikan penegasan, ada yang diulang 2 kali, ada yang diulang 3 kali. 2 kali ni apa yang diulang? Kalau orang ajak engkau gaduh, orang ajak engkau cakap benda-benda tak elok, ngajak engkau gaduh, kau kata inni saim, ulang 2 kali. Nabi dalam hadis tersebut dikatakan, dalam setengah riwayat Nabi ulang 2 kali. Inni saim, cakap dalam hati kau, cakap kepada orang itu, aku puasa, jangan ajak gaduh. Sabar, aku puasa. Lainlah ke sepak, terajang, tendang, itu lainlah Mi. Tak bolehlah aku puasa. Jangan salah faham. Baling asid lah apa kat Umi, aku puasa. Janganlah gitu. Tapi hal-hal kecil, hal-hal lain ni Mi, antara cara yang diajar oleh Nabi SAW, ingatkan diri kau, aku sedang berpuasa, aku puasa, cakap kat hati. Itu dia ulang 2 kali. Sahabat datang kepada baginda Rasul SAW, ya Rasulullah, nasihatkan aku, berikan aku wasiat, maksudnya berikan pesanan. Nabi kata, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Yang ni Nabi ulang 3 kali. Ni benda-benda penting ni Mi. Ada yang diulang 2 kali, ada yang diulang 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Ini juga bulan Ramadan. Jangan hati hangat. Kita cepat naik angin ni dah ya. Jangan kerana kita lapar kita cepat jadi hangat hati kita ya. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Innal ghadaba minasyaitan wasyaitanu minan nar. Marah tu daripada setan, setan tu daripada api. Bukan maksud jangan marah memang simpan terus marah Umi, macam cerita Piramli tu. Kau aja boleh marah, aku punya marah simpan pajak gadai. Kau ingat marah aku, simpan pajak gadai, katanya kan. Bukan tak boleh marah, tapi kawal marah, marah pada tempat, begitu kan. Saya hanya nak menyebut bagaimana indahnya jawami' kalim baginda Rasul SAW. Termasuklah apabila Nabi berpesan kepada Abu Umamah radhiyallahu anhu, puasa Abu Umamah, puasa. Puasa ni tak ada tara, tak ada yang seumpama dengannya. Macam mana yang dikatakan puasa itu tidak ada tara, tak ada yang seumpama dengannya Mi. Bagi betul-betul hati kita faham Mi, supaya jangan aku ni puasa dah 40 tahun sama je. Bagi hati kita betul-betul ingat Mi, fikiran kita betul-betul ingat Mi, janganlah aku ni buat tak tahu je. Atas 2 sebab. Satu, berdasarkan kepada hadis baginda Rasulullah SAW, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, hadis kursi. Begitu juga terkandung di dalam hadis rawahul Bukhari. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap amalan anak Adam adalah bagi anak Adam itu, adalah untuk anak Adam itu, kecuali puasa.
Puasa tu untuk aku. Dalam hadis kursi kata Allah Subhanahu Wa Taala, firman-Nya, puasa untuk Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Dia untuk aku, maka akulah yang memberikan ganjarannya. Dengan maksud sekali lalu, sekali fikir, sekali baca, nampak macam keliru juga. Adakah semua yang aku buat ni, yang lain-lain ni bukan kerana Allah? Tidak. Ya, kerana Allah. Tapi kata ulama, apabila membincangkan tentang hadis kursi itu, mengatakan bahawa amalan-amalan lain yang kau buat ini adalah amalan badaniyah, amalan fizikal. Kau pergi kerja, hatta kau salat, kau angkat takbir, orang nampak, kau tahiyat, kau doa, orang nampak kau doa, kau masak, orang nampak kau masak, kau pergi bazar, orang nampak kau beli bazar tu merengkeh-rengkeh. Tu beratur punya panjang. Orang nampak tak? Nampak, masuk video lagi. Boleh upload lagi, boleh cerita lagi, panjangnya. Kan? Mana nampak? Ni ngangkat ni, penuh jari. Nasib baik jari ada 10 aja. Sampai tak boleh nak ngambil kunci motor dekat sini. Suruh budak kat sebelah tu, ambilkan kunci motor pakcik sini. Sini je dekat mulut. Nampak tak? Nampak. Amalan-amalan lain tu contoh saya saja, nak gurau Umi apa saja. Amalan-amalan lain kita buat apa, basuh kereta, sapu rumah. Oh, nak cantikkan rumah ni, kantung langsir apa semua ni kan. Oh, buat kuih, semua ni nampak amalan badaniyah. Bila amalan itu amalan badaniyah, kata ulama, hati kita mudah tergelincir niatnya. Yang kau kata lillahi ta'ala, aku buat semua lillahi ta'ala lah, aku semua kerana Allah lah. Tapi oleh kerana benda tu orang boleh nampak, dia boleh ganggu niat kita lah. Niat kita boleh tergelincir lah. Dia pergi ke mana? Ke mana hati tu tergelincir? Dia tak fikir, dia fikir dah untuk diri dia. Dia fikir dah untuk apa. Kadang-kadang timbullah sombonglah, riaklah, wujudlah dalam hati kita. Tadi kau kata lillahi ta'ala, tapi nampaknya dah kelain dah. Ini yang takut tu. Tapi tidak ibadat Ramadan, tapi tidak puasa. Kau masih menyapu, kau masih ke bazar, kau masih solat, kau masih baca Quran, dan dalam ketika itu kau berpuasa. Kalau kau tak cerita, tak ada siapa pun yang tahu kau berpuasa. Orang tak tahu. Pasal puasa tu duduk dalam ni, tak ada siapa tahu. Awak tak makan, tak minum, tak ada siapa tahu. Pergi kerja awak puasa, di luar daripada bulan puasa. Kawan nak belanja, mari nak belanja makan. Tak apa lagi, pergilah. Belanja ni, best ni, restoran best ni, mari ya. Kita kan selalu pergi sini, mari ya. Beria aja. Baru beritahu, sorry, bukan tak sudi, saya puasa hari ni, insya-Allah, katanya gitu kan. Oh ya ke? Baru kan tahu. Kalau tahu kan dah tahu. Itu amalan. Jadi kau buat untuk siapa? Benar-benar untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu satu daripada cara Umi nak kuatkan hati, nak kuatkan hati beramal dalam bulan Ramadan, selalu cakap dalam hati, ya Allah, aku buatkan Engkau, ya Allah, aku buatkan Engkau, ya Allah. Semua ni aku buatkan Engkau, ya Allah. Ada orang jam balik kerja juga, puasa macam biasa. Uruskan rumah, uruskan cucu, uruskan macam-macam, penat rasa badan. Cakap dalam hati, sebab hari lain pun penat, tapi hari ni penat plus. Tak boleh makan, tak boleh minum. Umi ingat, kuatkan lagi hati Umi. Abah cakap dalam hati, aku buatkan Engkau, ya Allah, aku buatkan Engkau, ya Allah. Mudah-mudahan kita selalu pujuk hati kita macam tu, sampai keluar daripada Ramadan pun dia tersebut-sebut di lidah kita, tercakap-cakap pada lidah kita. Bukan tak penat nak melayani tu, nak melayani anak lah, cucu lah, nak makan tu lah, nak masak itu tadi dah beli barang dah ya bayar, cukup apa semua-semua dah beli. Isteri pula kata, awak tak beli ni lah, ada satu lagi ni, macam mana ni tak cukup ingredient, dah pukul 6 lebih ni, lari start motor pergi beli lagi. Kan Engkau ya Allah, kan Engkau ya Allah, kan Engkau ya Allah. Nak kuatkan hati tu, supaya amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang disebut di dalam surah yang namanya Ikhlas.
walau satu perkataan ikhlas pun tak ada dalam tu. Yang ada adalah ahad. 2 kali disebut dalam surah Al-Ikhlas. Orang kata surah Al-Ikhlas tak ada perkataan ikhlas. Ya, perkataan yang menunjukkan keikhlasan itu ialah tidak ada yang disembah melainkan Allah, Tuhan yang Esa dan Tuhan yang satu. Itu 2 kali disebut dalam Al-Quran, nak mengingatkan diri sendiri. Jadi balik pada apa yang saya sebutkan di awal tadi, mudah-mudahan kita letakkan niat dalam hati kita. Yang pertama, dibuat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Segala majlis ilmu yang diikuti adalah dengan tujuan supaya kita dapat bulan Ramadan pada tahun ini dengan benar-benar perasaan yang mendalam di dalam hati. Kerana kita juga bimbang perkataan la'allakum tattaqun, itu tidak semestinya seseorang itu berada dalam 30 hari bulan Ramadan itu dia akhirnya menjadi orang yang bertakwa. Yang disebutkan oleh ulama, bagaimana orang yang masuk bulan Ramadan boleh tidak menjadi orang yang bertakwa itu. Terlebih dahulu, siapa orang yang bertakwa, apa ciri-ciri takwa secara ringkasnya. Umi Abah okey lagi? Boleh lagi? Larat lagi? Tak ngantuk ke? Okey, sikit je lagi Mi ya. Sikit lagi Mi. Kita ni cakap takwa. Ya, apa itu takwa kan? Dah tahu dah secara ringkas. Waqayaki wiqayah. Menurut setengah ulama, waqayaki wiqayah yang disebut 166 kali menurut satu pandangan. Menurut pandangan lain yang mengkaji tentang Al-Quran mengatakan tak kurang daripada 200 kali, bermaksud menghindarkan diri daripada kemurkaan ilahi, menyelamatkan diri daripada siksa api neraka. Waqa, hindar. Wiqayah, menyelamatkan diri daripada siksa api neraka. Maka benarlah ini yang dikatakan bahawa dalam sibuk-sibuk dunia jangan lupa akhirat. Apa yang jangan lupa akhirat? Jangan lupa nak elakkan diri, selamatkan diri daripada siksa api neraka. Orang yang sentiasa beringat untuk menyelamatkan diri dia daripada kemurkaan ilahi, menyelamatkan diri dia daripada siksa api neraka, orang yang ada perasaan ni, orang itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang berusaha untuk ini, orang itu adalah orang yang bertakwa. Sebab itu maksud takwa yang lain antaranya disebutkan oleh Khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. 4 makna takwa yang kait dengan waqayaki wiqayah, hindarkan diri daripada siksa, hindarkan diri daripada kemurkaan ilahi. Sebab itu dua-dua sama. Bila Allah murka, takut tempatnya bukan syurga tetapi neraka. Na'udzubillahi min zalik. Dalam pandangan Khalifah Sayyidina Ali mengatakan bahawa apa yang dikatakan sebagai takwa itu ialah al-isti'dad liyaumir rakhil, prepare untuk hari akhirat. Inilah kita buat-buat ni kerana nak bersedia di hari akhirat kelak. Yang keduanya, al-khawfu minal jalil, takut pada Allah SWT. Maksud takut apa? Kalau kita takut dengan orang, mudahnya takut dengan orang kalau boleh tak nak jumpa lah, tak payahlah. Scary tu. Tak suka, jauh dengan orang yang kita takut. Tapi kalau kita ada rasa khauf dengan Allah, berarti kita nak dekat dengan dia, nak ambil Quran, nak ngaji, nak tolong orang, nak buat baik, nak urus rumah tangga, nak jaga keluarga, nak buat yang terbaik. Takut Allah murka orang-orang yang celam-celum, orang-orang yang cincai bocai, orang yang malas. Takut. Itu maksudnya al-khawfu minal jalil, menyebabkan kita dekat dengan Allah SWT. Dah 2 dah. Al-isti'dad liyaumir rakhil, prepare untuk hari akhirat. Al-amalu bit-tanzil, orang bertakwa maksudnya dia beramal dengan apa yang diturunkan di dalam. At-tanzil adalah nama lain bagi Al-Furqan. Al-Furqan adalah nama lain bagi Al-Quran. Banyak nama-nama bagi Al-Quran, antaranya At-Tanzil. Dia nak beramal sebagaimana yang terkandung di dalam At-Tanzil, dalam Al-Quran. Antaranya inilah kita cerita puasa, nak beramal seperti kefarduan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, ar-ridha bil qalil,
Orangnya sentiasa berada dalam keadaan redha dalam senang maupun susah. Sikit kesusahan dia rasai, perasaannya dia redha. Bukan redha maknanya duduk berpeluk tubuh saja biar apa aja nak jadi, tidak. Dia berusaha tetapi dia ingat Allah Subhanahu taala bagi sesuatu ada sebabnya. Ada hikmah di sebaliknya. Dia redha dengan itu. Itulah yang diajar juga dalam bulan Ramadan. Redha perut lapar, al-qalil. Reda haus, al-qalil. Reda dengan apa ada depan juadah. Ada yang kita tak nak, ada yang kita tak suka. Yang kita suka tak dapat. Saya beli martabak dia je. Mana nasi yang aku suka? Nasi apa ke namanya tu? Saya beli yang dia suka je. Yang kita suka tak ada. Sabar. Kau dah sabar daripada awal tak makan tu. Bila ada makanan cuma yang kau tak apa suka je. Oh, kau tak sabar pula dah. Dia uji kita, dia latih kita. Ar-ridha bil qalil. Tapi teruskanlah usaha menjadi yang lebih baik. Apalah, lepas ni pesanlah. Nanti awak belikanlah roti john tu. Awak jangan main suka roti john, bukan roti Ahmad. Gitu. Contoh saja je ya, Mi ya. Mi, tu antara maksud takwa. Jadi, menurut ulama, la'allakum tattaqun ni juga adalah berasaskan kepada beberapa hadis Nabi SAW. Ada orang dapat Ramadan tetapi tak dapat takwa. Ada orang dapat Ramadan tapi tak dapat keampunan. Sebagai contoh, dua pandangan daripada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam kedua-dua ini dan kita berusaha untuk jaga diri kita. Dalam beribadat ni ada do and don'ts. Kita buat tapi dalam masa yang sama jangan yang don'ts pun buat. Kita pastikan kita buat do, don'ts tu elak. Apa don'ts-nya? Iaitu yang pertama, berdasarkan kepada hadis baginda Rasul SAW mengatakan bahawa apa tadi? Man lam yada' qawla zur fa inna lillahi ta'ala lam yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tak meninggalkan kata-kata dusta, kata-kata palsu, qawla zur, kata-kata dusta, bohong, tipu, daya, sesungguhnya Allah tak berhajat kepada dia tak makan dan tak minum. Siapa yang tak tinggalkan kata-kata tipu daya, kata-kata bohong, nista, tipu daya, semualah pendek kata-kata yang buruk, niscaya Allah pun tak nak kepada puasa kita. Kita bila sebut perkataan la hajata fa inna lillahi ta'ala la man lam yada' qawla zur fa inna lillahi ta'ala lam yada' ta'amahu wa syarabah. Allah tak la hajata ilah, yani tak nak, tak berhajat. Kita kalau orang kata kat kita, aku tak ingin kat kau, aku bukan nak sangat kat kau, aku tak berhajat lah kat kau. Berbayangkan kalau orang cakap macam tu kita, kecil rasa hati, macam tak ada nilai diri rasa. Na'udzubillah. Ini yang kita takut. Allah tak pandang rupanya puasa kita, lapar kita, dahaga kita, tahan syahwat kita pada siang bulan Ramadan kalau kita tak jaga yang satu ni. Sebab itu bercakaplah benar, jujurlah, betullah dalam kata-kata kita dan amalan kita. Ni don'ts. Jangan buat yang ni supaya kita menjadi orang yang bertakwa dalam bulan Ramadan, ya. Sama ada yang berniaga atau tak berniaga ke, apa-apa urusan ke, ya. Ingat, terutama yang berniaga, at-tajirus saduq. Ini dipuji oleh Nabi. Orang berniaga kalau dia jujur, dia amanah, dia cakap benar, tajirus saduq ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Nanti ditempatkan bersama para nabi, para syuhada, orang-orang saleh, orang-orang yang membenarkan agama. Yang kedua, berdasarkan hadis yang kedua, iaitu mengatakan bila mana malaikat mengajak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengaminkan doanya. Umi, abah, kita tahu bahawa malaikat adalah insan yang dicintai, dikasihi oleh Allah di langit. Kita adalah khairul ummah di bumi. Mereka ini boleh mendoakan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang didoakan, antaranya ni majlis ilmu adalah majlis yang mendapat doa daripada malaikat. Hatta al-khitan fil bah,
Sehingga kan kata ulama, ikan di laut pun doakan orang yang mencari ilmu pengetahuan. Ini yang disebutkan dalam satu riwayat, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u fa inna lillahi ta'ala sayyahatin minal malaika yatlubuna halaqatu zik iza ataw khaffu bihim." Ini yang disebutkan, malaikat ni dia boleh doakan benda-benda baik. Umi sedekah, abah sedekah bulan Ramadan ni. Allahumma a'ti mumfiqan khalafan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, beri ganti orang yang memberi. Ya Allah, beri kebinasaan, talaf kepada orang yang pegang harta dia, kedekut harta dia. Nak khalaf ke nak talaf? Nak ganti ke nak rugi? Na'udzubillah min zalik. Ini doa-doa baik. Tapi malaikat juga boleh mendoakan perkara yang tidak baik kepada kita. Yang ini diminta kepada baginda Rasulullah SAW untuk mengaminkan doanya. Dan Nabi mengaminkan. Qul amin, katakan amin. Faqultu amin, aku katakan amin kepada doa malaikat itu. 3 sudah sering kita ulang bicara. Salah satu daripada 3 tersebut adalah man adraka Ramadan wa lam yaghfir lahu dhanbah. Orang dapat bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan oleh Allah akan dosanya. 3 daripada orang yang diaminkan doa buruknya. Apa doa buruknya? Raghima'am, summa raghima'am, summa raghima'am, binasa dan binasa dan binasa. 3 orang. Satu daripadanya adalah mereka yang dapat bulan Ramadan tapi tak dapat keampunan. Na'udzubillah min zalik. Kenapa ulama membincangkannya? Antaranya ialah disebabkan oleh 3 perkara. 3 perkara yang menyebabkan kita dapat Ramadan tapi tak dapat keampunan. 3 perkara yang menyebabkan kita dapat Ramadan tapi tak dapat keampunan. Yang pertama adalah orang ini hari-harinya sama macam biasa, tidak ada pertambahan. Sama macam biasa. Mana boleh sama macam biasa? Pasal bulan ni bulan luar biasa. Lidah nak banyak zikir, nak banyak minta ampun, nak banyak baca Quran, tangan nak sibuk buat kerja kaki, nak lebih aktif. Pada zaman Nabi SAW, para sahabat lagi kata kat diri sendiri, boleh berperang lagi. Dia tak makan vitamin macam kau pun. Dia tak makan makanan berkhasiat macam kau makan. Tapi dia mempunyai kekuatan dalaman yang dahsyat. Kita ni yang tak kuat tu dalam tu, nafsu tu. Katalah syaitan dah diikat dia. Antara kelebihan umat Nabi Muhammad yang 5 dalam bulan Ramadan, wasilsilatis syaitan, diikat syaitannya. Kau dah tak boleh nak salahkan syaitan. Orang ulama ada memberikan pandangan-pandangannya. Bukan semua yang diikat dia panglima-panglimanya saja, katanya gitu. Tenteranya banyak lagi. Bukan semua yang diikat, hanya sebahagiannya saja, ada sebahagiannya lagi. Ada pandangan mengatakan memang semua diikat. Katakanlah ambil semua diikat. Ditambah malam Lailatul Qadar. Dalam malam Lailatul Qadar antara kelebihannya, selain daripada petunjuk yang nak diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selain keampunan yang nak diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam tu ulama kata sejahteranya pada malam itu sehingga setan tak ada tempat untuk menggoda. Semangat betul ya. Sehingga setan tak ada ruang untuk kamu, tak ada ruang untuk menggoda. Dikuatkan lagi dengan mengatakan syaitan itu dirantai. Jadi yang tinggal adalah nafsu kamu, yang tinggal adalah kemalasan kamu, yang tinggal adalah diri kamu, dan yang lain-lain yang boleh mempengaruhi kamu. Seperti kata Abu Lais As-Samarqandi, musuh manusia itu ada 4. Satu daripada syaitan, ada 3 lagi. 3 itu adalah dunia yang melalaikan kamu, dunia baik tapi yang melalaikan kamu sampai kamu lupa apa yang patut kamu capai. Kamu lupa niat kamu dalam bulan Ramadan. Yang keduanya yang menjadi musuh kamu itu adalah nafsu kamu sendiri. Kamu makan banyak sangat, mata kamu tak boleh buka. Kamu minum sampai kamu tak berani mau rokok. Pakai bila nak sedawa macam nak terkeluar semua. Fudulul ta'am, fudulul manam, fudulul kalam. 3 don'ts.
Cakap dengan diri sendiri 9 hari berbaki ya, nak lawan diri sendiri ni. Fudulut ta'am, patut-patut makan teh, jangan lupa dunia. 2, jangan berlebihan makan. 2, fudulul manam, patut-patut tidur di kailulah ke apa, patutlah badan kita lemah, nak recharge balik bateri kita. Tak apa, lelap, tapi jangan berlebih-lebihan oi. Ini Ramadan, ingat kat diri sendiri. Fudulul manam, jangan lebih-lebih tidur. 3, fudulul kanam, kau jaga-jaga apa yang kau cakap. Kau cakap banyak sangat tu, dah. Nanti banyak cakap, banyak salah banyak dosa masuk neraka. Salamatul insan fi salamatil lisan. Selamat manusia tu bila sejahtera lidahnya. Ini di antaranya. Jadi balik pada tadi, ada 3 orang yang dikatakan dapat Ramadan tapi tak dapat kampunan. 1, hari-harinya biasa-biasa saja, tak ada lebih daripada bulan lain pun. Yang lebihnya cuma tak makan, tak minum je. Yang keduanya adalah orang yang tak jaga lidah. Tadi dah jaga dah cerita dah tentang qaulatur. Jaga lidah, hati-hati dengan lidah. Sebab itu saya kata kadang-kadang kita ni masa puasa jaga lidah. Sabar, aku puasa. Bila tengah makan je buka puasa. Saya kata kan, tengah makan je buka puasa tu, jiran kita bagi kita kari ya. Kari daging dah sedap dah. Kita beli martabak, kuah martabak tu tak sedap, cair sangat. Dapat kari daripada jiran ni, suka sangat dapat kari tu, boleh makan dengan martabak ni. Ada pengalaman ke nampaknya? Macam ada pengalaman aja nampaknya. Saya lah tu, dapat je kari ni, okey sedap ni, makan dengan martabak ni. Abang dah beli martabak, sedap lah ni. Sekali cedok je kuah tu, letak kat pinggan, cairnya. Tadi jaga lidah, masuk kat mulut, tawanya. Tadi sebanyak hari kau jaga lidah, sabar dulu, jangan hina makanan. Dah lah orang bagi, kau cerita macam tu pula. Jaga diri, tak perasan tu. Ar-ridha bil qalil. Jadi yang pertama, hari-hari macam biasa, tak ada peningkatan. 2, tak jaga lidah. 3, buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu jaga maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati, maksiat lidah, maksiat kaki. Pastikan semuanya selamat daripada melakukan semua ini. Elakkan daripada don'ts ini. Mudah-mudahan dengan itu diterimalah keampunan bagi kita. Cakap kat diri sendiri, alhamdulillah aku usahakan ya Allah, alhamdulillah aku jaga lidah aku ya Allah, alhamdulillah. Apa lagi satu tadi Aku tak ada buat maksiat apa-apa, insya-Allah. Tak ada buat maksiat apa-apa, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT janjikan, cari 10 malam terakhir menurut kebanyakan ulama berdasarkan hadis-hadis sahih baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah bila masa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awakhir 10 Ramadan yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi 10 malam terakhir dia lebih bersungguh-sungguh mengatasi yang sebelum daripadanya kerana untuk mencari Lailatul Qadr. Daripada sekarang juga dan sentiasa membaca Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa mudah-mudahan Allah izinkan untuk dapat malam yang tidak ada tara. Perkataan beribu-ribu tu ulama bincang. 1000 bulan bukan maksud 1000, kata ulama. 1000 itu hanya untuk gambaran, dia lebih utama daripada satu malam. Satu malam tu lebih 1000 bulan tu 83 tahun lebih utama, lebih agung, lebih mulia pada berbanding satu malam yang kau dapat tu. Kata ulama, 1000 itu pun sebenarnya bukanlah dengan maksud 1000, kerana Arab dia memang suka menggambarkan banyak dengan perkataan ribu. Maknanya boleh jadi lebih daripada angka 1000. Maknanya beribu-ribu, bukan 1000. Itu antara penjelasan tafsiran para ulama tentang malam Lailatul Qadar ni. Seperti Umi hari ni, kalau orang buat berjaya, dapat apa-apa, Umi ucap tahniah. Ada orang dah pandai, dia guna juga perkataan Arab. Dia tak cakap congrats, congratulations, tahniah. Dia cakap alf mubarak. Pernah dengar tak? Alf mubarak. Alf tu
1000, tapi maksudnya bukan 1000, beribu-ribu tahniah, beribu-ribu keberkatan, mubarak keberkatan, ya. Jadi tahniah juga alf mubarak, alfun, 1000 kan 1000, beribu-ribu keberkatan. Itulah antaranya yang dibincangkan oleh ulama. Mudah-mudahan Umi, Abah yang dihormati, yang dikasihi para jemaah Masjid Al-Falah, mudah-mudahan Allah terimalah barang segala amal kita berasaskan niat dan hati kita yang baik. Mudah-mudahan kita nak menjadi orang yang lebih bertakwa disebabkan oleh Ramadan pada tahun ini, dan seolah-olah menjadi turning point dalam hidup kita, menjadikan kita orang yang lebih baik insya-Allah, sehingga dapat kita mengemudi kehidupan kita berbaki 11 bulan yang akan datang ini menjadi lebih baik insya-Allah. Jadi sekadar itu saja ingatan daripada saya. Kalau ada apa-apa yang saya sebut tidak selesa pada telinga, kalau ada apa-apa yang saya sebut yang terkasar pada bahasanya, kalau ada apa-apa yang saya sebut yang tidak sedap dipandang oleh mata, saya minta ampun, minta maaf ya Abah. Yang baik dari Allah Subhanahu taala, yang kurang, yang lemah adalah dari diri saya sendiri. Selamat meneruskan ibadat Ramadan, mudah-mudahan terus dirahmati dan diberkati. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.